أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. الحمد لله حمدا وشكرا لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita berbagai nikmat. Dan kalau kita hitung dan bandingkan seluruh amalan kita dengan nikmat-nikmat tersebut, maka tidak akan pernah sebanding. Selawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas ahli keluarga baginda, para sahabat dan orang-orang yang mengikut jejak langkah baginda hingga ke hari kesudahan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada minggu yang terdahulu kita telah berhenti pada ayat yang ke-210 dalam surah Al-Baqarah, di mana ayat tersebut telah kita bincangkan mengenai bilakah tiba masanya orang-orang Yahudi tadi akan beriman kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya, hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi zulalin minal ghamam. Hal yanzuru, maka tidak adakah mereka akan menunggu. Nazara, yanzuru, maksud asal dia makna melihat, tapi terkadang yanzara dan yanzuru juga digunakan perkataan tunggu, iaitu yantaziru. Asal kataan nazara yanzuru maknanya melihat, tunggu yantaziru, intazara, maka tunggu. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan tunggu dengan perkataan lihat. Menggunakan perkataan lihat dengan maksud tunggu. Hal yanzuru, maksudnya ada perkaitan antara sesuatu yang ditunggu dan sesuatu yang dilihat. Bila kita tunggu sesuatu, maka kita sentiasa memerhatikan. Sebab tu kalau kita cakap kampung kita, orang kata, "Mu tengok ah kaki gigi." Kaki gigi mu tengok ah. Maksud tengok di situ ialah nanti kamu akan tunggu. Bermakna tunggu juga biasanya digunakan dengan perkataan lihat. Ya. Nah, maknanya bukan tafsir ni, nak faham bahasa kita, bahasa ibunda kita. Terenung kita beri contoh gitu. Mana kata mu tengok kaki, maksud mu tengok situ mu tunggulah nanti. Jadi tunggu dengan tengok ada perkaitan yang rapat, kerana sesuatu yang ditunggu senantiasa diperhatikan kehadiran dia. Illa ayyatiyahumullah, menunggu, tidak menunggu. Adakah orang-orang yang ingkar itu tidak menunggu melainkan dengan azab Allah, sehingga ayyatiyahumullah, sehingga Allah datang pada dia. Di sini Allah datang pada mazhab kita Ahli Sunnah wal Jamaah tidak boleh dikatakan datang secara zahir, kerana datang bererti adanya pergerakan daripada satu tempat kepada satu tempat, dan berkaitan dengan diam dan gerak ni adalah sifat makhluk, sifat benda yang baru. Bererti datang di sini bukanlah datang Allah, tetapi datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita katakan telah datang raja, maka orang Arab bila disebut telah datang raja, bukan bererti raja yang datang saja, dan masuk dia juga bala tentera yang datang, walaupun raja tidak berangkat bersama mereka. Telah datang raja maknanya telah datang tentera juga. Jadi adakah mereka akan menunggu bila datangnya Allah, yakni datangnya azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka? Fi zulalim minal ghamam, pada datangnya azab Allah tadi dalam keadaan kegelapan awan, lindungan awan. Ada dua keadaan di mana awan melindungi, satu yang baik, satu yang buruk. Kerana itu orang-orang Yahudi banyak diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya orang Yahudi diberikan nikmat turunnya makanan daripada langit, manna wassalwa, tidak diberi pada umat lain. Tapi
Bila beri makanan tu pun dia tak ampuh gak. Dia nak pergi bandar gak, hak nak makan bawang putih, bawang besar, wa adasiha wa basaliha, wa tumiha wa sumiha wa adasiha wa basaliha. Nak makan bawang putih gak. Tak, mana nak makan makanan manusia biasa juga. Padahal Tuhan beri makanan daripada syurga dah, daripada langit dah, manna wasalwa. Dan antara kelebihan orang Yahudi juga, banyak Allah Ta'ala beri kehebatan pada mereka. Mereka itu satu ketika dilindungi awan. Satu ketika orang Yahudi ni juga dilindungi awan daripada kepanasan. Wa zallalna alaikumul ghamama, dan kami lindungi kamu daripada awan. Satu ketika, satu keadaan lindungan awan ni membawa kepada kebaikan. Sebab antara sifat Nabi juga ialah dilindungi awan, muzillalil ghamam, dipayungi oleh awan. Tapi bila kadang awan gelap, awan sarak, nah, maka suasana sudah menjadi tidak lagi baik. So jadi gelap. Kita tengok hari nak hujan, dengan petirnya, dengan berat, dengan hujan awan hitam menyelubungi. Maka disebut di sini, atau tunggu azab Allah sehingga awan hitam tadi menyelubungi, baru nak beriman. Wal malaikah, dan datang malaikat pula, waktu turun azab, ambil nyawa, baru nak beriman masa tu. Wa qudiyal am, dan sehingga selesai, maknanya datang perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyelesaikan. Mana sampai kiamat, sampai habis umur baru nak beriman. Wa qudiyal am ni maknanya telah selesai perintah Allah. Kerana itu bila banjir kan, banjir Nabi Nuh dulu, bahtera besar tu, di Quran menyebut wa qudiyal amr fastawa 'alal judi, dan selesailah perintah Allah banjir besar tadi menggenerangkan dunia. Maka kapal Nabi Nuh tu fastawa 'alal judi, tersadai di atas bukit ataupun gunung. Orang Turki sekarang dia panggil Judi Dak. Dak tu maknanya gunung, judi. Dalam Quran sebut judi saja, 'alal judi, tapi orang Turki sebut Judi Dak. Dak tu maknanya gunung, maknanya gunung judi. Baik. Jadi adakah orang Yahudi tadi nak beriman? Adakah mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Allah, beriman pada Al-Quran sehingga datangnya azab Allah Subhanahu Wa Taala, atau datangnya malaikat mencabut nyawa mereka, atau datangnya hari kiamat baru nak beriman? Sini pengajaran bagi kita, walaupun kita bukan orang Yahudi, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita kesempatan masa untuk balik pada Dia. Banyak Dia beri petunjuk, tapi akhirnya bila petunjuk tadi tidak diambil berat, bila petunjuk tadi orang tak heran, maka Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan kau semua. Itu bala bencana yang diturunkan. Jangan kita faham perkataan bala tadi dalam bahasa Melayu, sebab dia membawa makna negatif. Tetapi bala ataupun bala maksud dia ujian. Kalaulah bala itu makna malapetaka, kenapa Allah sebut wa izibtala Ibrahim? Berapa Tuhan kata dan kami beri bala pada Nabi Ibrahim? Bukan bala itu, makna kami uji Ibrahim. Jadi perkataan bala ataupun bala bahasa kita bukan mengandung makna negatif, tapi makna dia tadi sama ada berjaya ataupun gagal. Bala sama maksud dengan ibtila, sama dengan imtihan. Imtihan maksud dia periksa sekolah tu. Tak ada periksa makna gagal. Periksa ni maksud dia sama ada lulus ataupun gagal. Bukan kata periksa nampak terang gagal, tak. Sama ada lulus ataupun gagal. Jadi apabila Allah SWT menurunkan ujian, bermakna itu ada pesanan. Sebab apa yang berlaku di muka bumi ini, fenomena yang berlaku di muka bumi ini, tidak ada lain hasil daripada kerja manusia. Bima kasabat aidin nas, dengan apa yang manusia kerjakan. Situ duduk. Apa bala bencana malapetaka yang Tuhan atar kepada kita, atar pesanan kepada kita, itu adalah kerana masalah kita sendiri. Bima kasabat aidin nas, dengan apa yang telah manusia usahakan. Itu kita tak boleh kata kita tak apa dah, keluarga kita baik, orang jabat kita baik, kampung kita baik, biarlah orang lain. Tak. Bila turun bala daripada Allah,
turunnya malapetaka ujian daripada Allah, maka bala dok pilih orang ni baik ataupun mana-mana puak, dia kena rakung habis. Melainkan orang yang dapat rahmat Allah, terselamat daripada bala, itu benda yang tidak masuk kaedah lah. Tapi kalau bala tu turun, dia akan menyeluruh. Maknanya kalau kita saja baik, tapi persekitaran kita, masyarakat kita, negara kita tak baik, maka kita juga kena susah hati. Sebab bila turunnya ujian daripada Allah, dia bukan pilih. Pak mak ni 5 waktu pergi Masjid Putih, mari suasana panas kemarin, rumah dia sejuk macam laikong, orang lain panas belaka dak. Gitu. Pokok dia pun, rupuk dia pun kering garing macam orang lain. Jadi suatu yang Allah beri kepada kita, kasih sayang dia kabur, dia kabur kasih sayang dia. Maknanya dia dok kerak terus. Dia beri dulu mesej, beri pesanan. Dia beri pesanan ningse. Nak suruh benda, nak suruh kita mikir benda. Mikir benda apa kita buat? Benda apa kita lajak sampai tahap ni? Benda apa kita buat? Bukan nak mikir apa ni tekanan udara ni dari segi sains. Bukan gitu. Itu adalah orang fikir bahagian tu. Tapi kita kena fikir benda apa dah kita terlanjur buat sehingga datangnya peringatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap benda yang Tuhan beri, Tuhan ada situ rahmat Allah. Bencana, kepayahan, keperitan yang Tuhan beri, ada rahmat Allah. Apa dia rahmat Allah situ? Iaitu mengembalikan kita kepada dia. Mengembalikan kita kepada dia. Tapi keadaan susah, kita tak kembali kepada dia, maka keadaan senang lagi payah. Kalaulah masa susah dak ingat kepada Allah, maka lagi senang, masa senang lagi payah. Kalau masa senang lagi dak ingat. Kalau masa susah, ering dah. Dorok cetong dah. Dak ingat lagi. Pakar tokak dah, ketua lagi, gi danduk lagi. Tak ada ni contoh kat lain. Czechoslovakia, tak ada sini dah. Contoh saja. Mana dak ingat lagi. Pakar tokak dah, rambut putih dah. Nyakit mari pak tapang dah, nak gi danduk lagi. Maka berat. Tu berat 88, bukan berat nanang. Berat 88, berat sungguh maknanya. Dah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala atur pesan. Dia atur pesan. Macam kita bila kita pukul anak kita mendidik, bukan kita tendang macam karate. Bukan kita bahang macam orang Gusti main tu lepo-lepo gitu dah. Cubit linga, rotan, itu tanda kasih sayang kita. Sebab apa? Sebab kita beri peringatan. Satu tahap budak ni tak, bila dia besar tak boleh dak rotang dia. Rotang dia ingat benda tu. Jadi bukan rotang siapa patah riang. Tak. Rotang macam orang rotang dalam penjara tu. Siapa soyok kulit, bukan gitu. Tapi dengan rotang tadi memperingatkan dia, kembali dia sedar kepada kesalahan dia. Maka Allah juga begitu. Walillahi masalil a'la. Kita tak boleh beri misalan pada Allah, tapi nak faham ibarat kena beri ibarat. Bila Allah beri satu bala bencana, itu merupakan peringatan. Sebab Allah tidak menghapuskan kita. Banyak kaum-kaum yang hebat dihapuskan oleh Allah. Kaum Samud, Gesta, tak ada orang lawan. Hebat dia tu, tapi dihapuskan oleh Allah. Namrud, raja yang besar, raja yang hebat, kalah dengan nyamuk je, serenda dengan nyamuk. Firaun habis, tak pernah kena nyakit, tak pernah susah, nak ada belaka. Satu tahap ditenggelamkan dalam air. Jadi orang-orang yang hebat juga dulu ditenggelamkan, dihapuskan oleh Allah. Sebab apa? Telah diberi peringatan, telah diberi pesanan, tapi mereka tak balik kepada Allah. Akhir bulan Januari, awal Februari, sejuk kita. Pukul 12 naik motosikal, cuaca terang tapi sejuk. Suka kita. Malam sejuk, rasa segar kita. Pagi jalan pun sedap. Lepas bulan 2 saja kering garing. Kering garing. Sahabat kita di negeri lain, air kurang, empangan kering.
Kak kita hutang terbakar, bila hujan tak turun, bomba nak mari banyak mana air nak sembuh, bakar tanah gambut bawah tu. Kalau mari hujan semalaman je mapuh lalu api. Tapi kalau bomba dia akan nak sembuh. Nak jadi apa? Bakar berlaku bawah tanah. Jadi banyak benda ni, kehilangan pesawat, banyak benda mesej ketuhanan beri ke kita. Gak kita tak ada hal duk sukaria lagi, duk merempik lagi, bawa motor, tak ada tujuan, ramai-ramai lagi, duk niaga buat tipu daya lagi dalam perniagaan pekerjaan kita, duk kacik orang lagi, duk bergurau lagi, tak ada benda, muka kering je, tak ada masalah benda. Tak kata orang lain orang cakap ni lebih kurang ke kok. Maknanya tak ada benda, muka relax je. Pesanan tu jelas. Dengar masalah kemarah, kebakaran hutang lagi. Sekarang alhamdulillah hari ni kita tengok hujan turun dah. Banyak benda selesai. Walaupun tak semuanya, tapi banyak benda selesai. Bila Tuhan turun hujan petang ni, tengah hari tadi start turun sampai ke petang ni hujan mula turun, kita rasa rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila tak ada baru tu. Itulah maknanya bila macam ibarat kita buka puasa. Kalau minum air sama tak rasa sedap. Tapi kalau dak kita puasa dak minum air, time buka habis cerita dah. Kerana dua kolen janda. Beri salam mayang garik orang baisil lalu. Parok nak minum air. Tak. Jadi nak kabarnya banyaknya pesanan. Tapi atas kita reti tak reti. Mesej tu Tuhan atau reti tak reti kita, sedar tak sedar kita. Kita orang mari masjid ni tak apalah. Maknanya nampak Tuhan beri sedar. Tapi kalau kita beri nisbah orang mari masjid dengan orang duduk luar, ramai orang duduk luar. Ni ketika ni kat mana orang ramai? Bukan di masjid, kat lain. Hak nu masalah. Hak dok siapa mesej tu. Hak dok siapa, hak dok ngaji, dok belajar, dok dengar tu. Hak dalam ni tak ada masalah dah. Kalau ada masalah gak berat nenang lah. Dah maknanya kau dak nampak juga. Tapi hak luar tu macam mana nak siapa ke dia? Macam mana nak kabur ke dia bab benda besar lagi yang kena fikir. Siapa turun bala berdebar, rosak habis hancur lebur. Macam tsunami kena tu baru nak balik kepada Allah. Boleh, tapi sudah terlambat. Sudah terlambat. Jadi pesanan demi pesanan, tanda-tanda kebesaran Allah tunjuk kepada kita. Akhir bulan 1, awal bulan 2 sejuk. Tak pernah saya hidup saya rasa udara gitu lah. Mana tengah hari pun sejuk, teringat kita duduk negara Arab. Mana tengah hari pun angin sejuk mari di luar negara, di mana negara putih ke. Setahun kalau gitu boleh tanah aipah Terengganu ni. Kalau gitu. Tapi tak ada lama mana habis. Fenomena angin Siberia katanya, bawa angin daripada salji mari sampai ke Terengganu sejuk kita. Kawan-kawan balik cuti daripada Kuala Lumpur, sejuk Terengganu ni. Akhir bulan 1 awal bulan 2. Masuk akhir bulan 2, bulan 3, dah nak jemur kepuk kejap je kering. Panas kita tak tahu. Panas sungguh. Dan kita tak biasa dengan kepanasan ni. Jadi maknanya Allah berkuasa. Hari ni turun hujan. Mungkin ada doa-doa, maya-maya ajak minta hujan di kalangan ni. Kita semua ni orang soleh. Ya Allah terima, maka itulah buktinya Allah turunkan rahmat pada kita balik setelah lama dah ada hujan. Dan ini juga tengok pesawat hok hilang. Makin hari makin nampak ada beberapa dibuka oleh Allah rahsia-rahsia yang kita tidak ketahui. Bab apa? Bab lama ni jadi sombong. Celak mata masuk dalam kapal terbang, tidur, buka mata siapa dah. Tadi baru minum air dengan jimat. Malam telefon ada Turki dah. Baru bagi dia bakal selemak sama. Ada mana? Istanbul ni, Istanbul dah. Derah. Mekah derah. Dah orang pergi balik. Dulu 3 bulan naik kapal. Mak naik petang atas kapal tu kering petang. Kering petang 3 bulan baru sampai Mekah. Learning pagi ada sini, malam sampai Mekah dah. Telefon esok ada Mekah dah. Kemudahan. Nak siapa? Nah, dok siapa sekali.
Bengong kita. Pasal apa? Masalah pesawat tak ada, pesawat canggih. Masalah juruterbang ni tak ada masalah. Bukan kaki pe kuda ke, bukan maknanya koyak, bukannya dok profesional. Anak murid dia belaka hok jadi pilot dia ni. Mana bapak pilot. Dah berapa hilang. Ni fikir macam-macam. Hijack lah, rampasan lah, konspirasi. Betul, itu satu andaian. Kita boleh andai belaka beberapa sudut yang kita boleh tengok. Tapi kalau tak balik pada Allah, tak lesah. Memang betul ada, boleh jadi ada konspirasi. Tapi siapa yang mengizinkan dan menggagalkan konspirasi itu? Wa makaru wa makarallah. Mereka merancang, Allah lagi merancang daripada mereka. Kalau Tuhan izin jadi, kalau tak jadi, tak izin tak jadi. Nah, jadi persoalan yang tak balik kepada Allah, dia menimbulkan semua banyak jawapan-jawapan yang menimbulkan pertanyaan pasal tak balik kepada Allah. Nah, berapa banjir ni parit Sumbak ni tak jadi, tak anda awak parit. Berapa banjir ni orang kita ni baik buang benda dalam apa? Buang benda dalam lokang. Lembek lah, kereta buruk lah, ada belaka dalam lokang. Alah, tanam pokok dalam lokang sampai Sumbak lokang. Nah, dah berapa banjir ni, kaji cuaca ni dia kata kabur panas, dah hujan lebat, habis kita dah sedia. Betul belaka dan ada angle-angle. Memang betul sistem pemerintahan mungkin perlu diperbetulkan ataupun dipertingkatkan. Memang betul ada masalah pada sikap orang kita buang sampah. Memang betul kadang-kadang nama pun ramalan kaji cuaca tak tepat. Tapi kalau hujan tak turun, Allah tak turunkan hujan daripada pagi sampai ke petang, lebat pula, pagi tak jadi pun tak hujan. Orang buang sampah lokal pun tak hujan, tak banjir. Tak jadi. Jadi bila balik pertanyaan, siapa buat turun hujan daripada pagi sampai ke petang, maka mati segala pertanyaan sebab balik kepada hakikat. Atau manusia tadi, kita ni nak beriman pada Allah, nak balik pada Allah, bila berat nanang baru nak balik. Bila mari besar, bala besar baru nak balik pada Allah. Nah, inilah Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada orang Yahudi ni, adakah mereka tunggu marinya azab Allah ataupun mari malaikat cabut nyawa mereka atau menurunkan azab atau sampainya hari kiamat, hari kesusahan, hari kesempitan, baru mereka nak beriman kepada Allah? Jadi itulah maknanya, sehingga selesai urusan tadi, dan kepada Allah lah segala urusan itu kembali. Wa ilallahi turja'ul umur. Kepada Allah lah segala urusan itu kembali. Allah lah buat segala-galanya. Allah lah yang mentadbir segala-galanya. Nah, kita sakit bukan Panadol, bukan obat, bukan paracetamol, PCN yang mengegakan demam kita. Allah lah yang mengegakan demam kita. Nah, tapi bila kita makan peluh, makan peluh, gak dalam hati kita, demam makan Panadol. Berok satu ketika makan Panadol, dak keboh-keboh, dak baik-baik demam, baru nak semayang ajak, baru nak cari ustaz tolong doa. Patutnya semayang ajak dulu, minta Tuhan lebih baik, baru makan Panadol. Nah, tapi balik jadi balik belah. Bila tak ada dah, sakok dah, tumbuk dah, dah nampak dah, jalan butu, barulah pergi cari ustaz ni, WBT, suruh semayang ajak, jumpa orang alim ni, jumpa Tok Imam ni, jumpa Tok Imam tu, orang pergi Mekah kiri doa, macam-macam hal. Kediang dah, bila sakok dah, masa awal-awal, berasa boleh ajar. Tak apa, piti ada beli paracetamol hok kuat kali, baik lalu esok ambil kata kita kata obat tu baik esok. Nah, ada dalam hati kita keyakinan Allah menyembuhkan, Allah buat segala-galanya, tapi kadang-kadang lalah sebab kita terpengaruh dengan apa yang kita lihat dan terpengaruh dengan apa yang kita dengar, yakni keterlibatan pengalaman kita hok di depan mata. Ya, kita duduk seorang nak jadi baik, bangun pagi ni di jabat orang gurai, kita pun jadi gurai kok. Dah mudah terpengaruh. Dak kata kau orang cakap ni pun gitu kok. Awak kelakon kita pun suka juga, cakap juga dah. Benda ni, benda yang kita terlibat hari-hari ni sentiasa mengukir hati kita. Sedang kalau orang yang tidak sedar, dia akan tertutup daripada ingat kepada hakikat. Maka dia tengok depan mata dia semua, dia cari hak dia dengar, dia cari hak dia tengok, padahal hakikatnya berbeza dengan apa yang dia pandang.
dan apa yang dia dengar pada adabnya. Tapi Allah suruh kita tidak meninggalkan ikhtiar. Allah suruh kita cari ikhtiar, cari tawakal buat. Cari jalan, cari usaha. Tapi yang memberi itu, yang mentakdirkan siapa kita pada kehendak tu bukanlah usaha, tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita nak makan doa pelang. Kita cari pelang, pasal berlambak, pitih kita berlambak, beli semua. Satu ketika nak makan pelang doa. Orang cakap pelang, sembuh helio kita cari helio, telio doa. Orang kata pelang, cari lalu nelih helio kita. Pergi pasal tak ada, belalak mata kita. Mana sepasal tak ada pergi kedai buah, habis dah pelang. Orang perang kita salah tegur pun jekoh, dah nak makan ni. Balik rumah, tengok orang sakut pagar. Siapa kehendak kita, tapi bukan dengan usaha kita. Usaha kita cari gagal, tapi Allah hantar kita depan pagar. Orang sakut pelang depan pagar rumah kita. Kehendak kita siapa, tapi bukan dengan usaha kita, dengan takdir ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu orang yang banyak berdoa kepada Allah, minta pertolongan daripada Allah, kadang benda-benda gini banyak mari dalam hidup dia. Benda-benda yang ada sabit dengan sebab musabab. Cokoh hadis itu. Gini, tengok pada kereta, ya Allah, macam ke apa, remuk macam ke kepek ninja kereta tu. Tengok tu bit kereta boleh ada, kebas baju je, luka sici pun tak ada. Ya Allah. Maka orang tadi kalau dah balik pada Allah kita tak tahu banyakannya baik lah, banyakannya sedar. Tengok kereta macam kepek ninja dah, orang tumbuk buat benda ping-ping tu, lenyek kereta. Tapi tubik tengok luka sici pun tak ada. Allah. Maka gitu, nampak kudrat Allah Subhanahu wa taala. Bila benda tak masuk akal berlaku, barulah nyata ke dalam hati kita kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jalanan ulama terdahulu, mereka nak hidupkan rasa terdesak tu. Disebutkan kisah Imam Al-Ghazali. Nak kabarnya, bila terdesak ni dekat kita dengan Allah. Bila tak terdesak, orang ni ada. Kapal hilang, tengok radar, pakai ni ada. Bila tak ada, baru pakat main ajak. Maknanya bila rasa terdesak, masa itulah Allah dengar. Jadi ulama' dulu dia latih diri dia rasa terdesak mah. Sebab tu boleh siapa mustajab doa dan sebagainya lah. Tapi itu kaitan yang sedikit lah. Nak cerita bahawa contohnya apa yang berlaku pada Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali seluruh dunia datang kepada Nizamiyah. Nizamiyah adalah universiti yang pertama dalam dunia Islam. Nizamiyah nama universiti itu. Bukan dalam Islam saja, dalam dunia ni universiti yang pertama di Baghdad adalah Nizamiyah. Jadi semua orang mari ke universiti ni tidak ada lain nak dengar syarahan daripada Al-Imam Al-Ghazali. Satu hari tak boleh cakap. Doktor mari, pakar mari cek sini, tak ada masalah. Peti suara okey ni, apa dia panggil macam bayar masa basuh ke kerongkong okey, semua okey. Tak ada masalah. Tapi dia tak boleh cakap. Dia tak boleh cakap. Dan benda yang berharga pada ulama' ni ialah kata-kata. Jadi bila Tuhan tarik situ, tak ada benda lah. Orang mari dengar pun nak dengar, benda apa dari dia, senyap je, tak boleh cakap. Ternyata benda ni bukan sebab masalah organ, tapi dia tak tubik cakap. Lalu dia gelarkan penyakit tu daripada langit, sehingga dia tinggal kepada keluarga dia, nafkah apa semua. Dia pun mengembara, berkelana, nak faham apa yang Tuhan tunjuk. Sehinggalah satu hari dia sampai pada satu ayat Allah SWT sebut amma yujibul muttarra iza da'ah. Dan siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam terdesak apabila mereka berdoa kepada Allah. Lepas apa ayat ni terus boleh cakap. Kerana itu dalam mukadimah kitab Minhajul Abidin, dia tulis ayat ni, Imam Ghazali tulis amma yujibul muttarra
idza da'a. Siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam desak, orang yang dalam keterpaksaan, apabila dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang desak dak nampak dah kaitan, dak nampak dah sanda orang. Nah, terus dia berdoa bulat hati dia kepada Allah, maka masa itulah Allah perkenankan doa orang yang dalam keterpaksaan, orang yang dalam terdesak. Jadi kita pasal apa doa kita dak lekat, kadang-kadang dak nyakup. Pasal kita doa tapi dalam hati kita ada lain. Ya Allah, berikanlah aku rezeki. Nampak bos kita gaji, nampak tak ada piti boleh pinjam dengan mak tua minta piti pinjam dengan bini. Nampak belaka dalam hati kita. Mulut kita kabur gitu. Mulut kita kata, ya Allah, hanya engkau lah tempat aku minta rezeki, ya Allah. Tapi dalam hati kita nampak gambar macam-macam. Bini kita macam kita pinjam piti ayawang tu, pinjam ayawang piti 10 ayawang, tak meri tak apa, adik-beradik saya pilot belaka. Dah ayawang kata mugi lah kat adik-beradikmu, minta pun nak mari sini. Gitu maknanya dari segi ibadat. Dah kalau kita kata tak ada tempat dah ayawang, saya ni memang orang kata kalau bahasa Terengganu panggil basak terer dah saya ni. Tak ada arah dah. Ayawang je boleh tepat, boleh minta tolong, boleh pinjam 10 riyal. Tak apa dah. Kalau tak ada 10 riyal, RM9.5 dah apa dah weh. Mana samah cari orang lain. Jadi ayawang dengar pun redah hati dia, beri 11 riyal. Pasal kita betul-betul mengadap dorok sungguh kita. Itu juga kita dengan Allah. Bila kita doa kepada Allah, kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya engkaulah tempat kami menyembah dan hanya engkaulah tempat kami minta pertolongan. Tapi dalam hati kita nampak bukan hanya Allah, nampak belaka. Dalam bank Islam ada 100,000, dalam tabung haji ada 50,000. Nampak gitu sendar, padahal hak tu Tuhan nak ambil sekejap je. Hak tu Tuhan nak ambil sekejap je. Berlaku kecemasan, tak ada obat pembedahan, kena perlu bedah tapi harga bedah 100,000. Habis licin, tak ada benda lah. 50,000 rumah bocor, baki bocor. Dah boleh habis 50,000 baru dah bocor. Habis cerita, sekelip mata je habis. Nak sandar ke siapa? Baru boleh gaji suka hati, pergi ambil cocok dekat ATM tu, parking bahan gambar ngaruh. Baru ambil PT gaji, bro tengok ni sama dah, sedih pula dah. Baru bagi boleh gaji, beri ke orang dah. Jadi hak kita tu telah ditentukan oleh Allah. Yakinlah tidak ada sesuatu pun, satu sen pun daripada akaun kita akan salah masuk akaun orang, dan tidak ada satu sen pun akaun orang akan salah masuk akaun kita. Semuanya diatur oleh Allah, rezeki sebenarnya. Yang penting kita, tugas kita jaga kepercayaan kita, jaga pegangan kita. Bukan maknanya kita hidup ni tak boleh gaul orang, senyap masa catu, tak beraya dah. Bukan gitu. Nabi gurang orang, Nabi cakap tegur orang, angkat tangan. Maknanya kita ni nak tiru Nabi kena gaul. Nabi tegur orang ni, bergurau senda dengan orang ni, beraya lah. Kita pun kena gitu. Jumpa zaman sekarang orang angkat tangan lah, jumpa angkat tangan, ada benda. Bukan masalah bila mikir hatu senyap, tak mau cakap. Senyap seorang, duduk pemakan meja seorang je. Kena bergaul. Sebab kita meraihkan hidup macam biasa, tapi dalam mak kita tu, hati kita jaga. Hati biar duduk atas rel dia. Hati kita, pegangan kita dalam mak ni biar duduk atas rel, tapi jasad kita tak apa duduk dengan orang ramai. Orang gurau kita gurau. Nabi pernah gurau sampai kejut orang tua tu. Tak ada orang tua dalam syurga, senyap. Tak, sebab orang muda belaka masuk syurga, baru suka balik. Nabi pun gurau juga. Maknanya bukan senyap masa catu. Gitu, maknanya nak warak sangat masa catu, jalan tunjuk tak bawa semua. Bukan gitu. Macam biasa tu. Sal bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah min ayatin bayyinah.
wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Bertanyalah kepada Bani Israel, berapa banyak keterangan-keterangan yang telah kami berikan kepada mereka, sedang mereka masih ingkar juga. Dan siapa yang menukar nikmat keterangan Allah dengan mengambil kekufuran sebagai ganti sesudah nikmat itu sampai kepada mereka, maka hendaklah ia mengetahui sesungguhnya Allah amat berat azab seksanya. Sal Bani Israel, maka kamu tanyalah kepada Bani Israel. Kalau bahasa lama panggil tanyakan kepada Bani Israel. Itu bahasa lama kita tak. Tanyakan, mana tanya olehmu kepada Bani Israel. Kam atainahum min ayatin bayyinah. Berapa banyak keterangan, petunjuk yang jelas, keterangan yang kami berikan kepada mereka yang jelas. Kam maksud dia berapa. Kadang-kadang kam ni digunakan untuk berkenaan dengan bilangan. Berapa maknanya mitok tanya. Ataupun bahasa Arab dia panggil istifham, nak tanya. Berapa jarak sini ke rumahmu? Tanya deh. Tapi kadang-kadang ianya digunakan untuk membawa maksud betapa. Tadi berapa, ni betapa. Betapa banyaknya Allah berikan nikmat kepadamu. Betapa banyak, bukan nak tahu kena sebut sesa-sesa dah. Tapi banyak, nak khabar banyak, betapa. Kang juga maksud betapa, bukan bertapa sorangan lagu tu. Betapa ni nak cerita warna. Perkataan betapa ni, satu berapa, satu betapa. Kalau betapa tu dia bagi bahasa Arab sebagai khabariyah. Tapi kalau berapa maknanya istifham. Jadi untuk cerita benda ni insya-Allah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang mendatang kalau panjang umur insya-Allah. Apa-apa kesilapan saya mohon maaf dan saya bertobat kepada Allah kalau ada kesilapan apa yang tersilap pada bacaan kita atau tersilap kepada pandangan kita. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dosa kita dan memberikan manfaat apa yang kita perkatakan pada malam ini. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.